Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam PDP Matematik untuk bab persamaan linear. Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat serta kuat dan juga bersemangat. Baik, okey. Standard pembelajaran pada kali ini adalah membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi dan sebaliknya. Maksudnya pada kelas yang lepas kamu sudah belajar mengenali iaitu apa dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya ada dua lah, kamu kena pasti dia tu sama ada persamaan linear atau tidak, dan juga kena pastikan bahawa dia ada satu pemboleh ubah sahaja dalam persamaan linear tersebut. Baik, okey. Jadi bagaimana kita nak membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi atau sebaliknya? Maksudnya macam mana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak bentuk persamaan linear berdasarkan situasi. Okey, pada situasi atau sebaliknya nanti kita tengoklah. Maksudnya daripada situasi kita dapat bentuk persamaan linear, atau sebaliknya maksudnya daripada persamaan linear kita cuba bentuk satu situasi. Nanti kita akan tengok kedua-dua contoh ini. Okay, contoh yang pertama, bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Baik, satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Baik, yang ini daripada situasi dia suruh bentuk persamaan linear. Okey, kita tengok yang A. Satu nombor ditolak dengan 8, bakinya ialah 2. Baik, okey. Bila kita nak bentuk kepada persamaan linear, maksudnya dia ada pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah? Suatu nombor yang kita tak dapat kenal pasti. Ataupun suatu nombor yang kita tak tahu berapa nilai. Dalam kes ini kita ada nampak tak? Satu nombor. Satu nombor. Berapa nombor tu kita tak tahu, tapi kita tahu dia ada nilai, tapi kita tak tahu berapa nombor itu. Ditolak dengan 8, bakinya 2. Baik. Jadi situasi sekarang ini ada satu nombor. Jadi bila kita tak tahu, maka ini adalah kita punya pemboleh ubah. Jadi dalam persamaan linear kita tak boleh nak tulis satu nombor tolak 8 sama dengan 2. Kita tak boleh buat satu nombor ni. Jadi satu nombor ni kita tukar dia, ataupun kita letak dia jadikan dia sebagai X. Contoh yang paling senang X lah. Boleh juga kita guna Y, Z, A, B, C, mana-mana lah. Yang penting kita tukar dia ke dalam bentuk huruf. Jadi satu nombor X lah. X ditolak dengan 8 sama dengan 2. Ini saja jawapan. Jangan pula kamu pergi pindah-pindah tukar, selesaikan X sama dengan 2 tambah 8, X sama dengan 10. Tak perlulah, sebab dia suruh kita bentukkan persamaan linear. Nampak dia suruh kita bentukkan persamaan linear saja. Bentukkan persamaan linear, dapatlah sudah dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya ada satu pemboleh ubah sajalah, iaitu X saja. Baik, okey. Jelas senang dia senang. Baik, contoh yang kedua ini adalah kita ada tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut. Ini dia suruh tulis pernyataan atau situasi bagi setiap persamaan yang berikut. Maksudnya apa? Maksudnya yang kes yang ini daripada persamaan linear dia suruh tukar kepada situasi. Ini yang sebaliknya ni. Okey, baik. Jadi kita tengok dulu soalan A. 2x tambah 5 sama dengan 19 dengan keadaan X ialah suatu nombor. X ini adalah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Baik, okey, kita tengok dulu soalan A. Okey, maksudnya
2x. Tengok sini, 2x tambah 5 sama dengan 19. Maksudnya 2x. Apa maksud 2x ni? 2x ni apa maksud 2x? 2x. Sorry, saya tulis 2x. 2x. Okey, 2x je 2x. Okey, apa maksud 2x? Apa hubungan? Dia adalah darab. Maksudnya 2 kali x. 2 kali x. X ni apa dia? X ni ialah suatu nombor. Maksudnya 2 kali suatu nombor lah. 2 kali suatu nombor. Kita tak boleh cakap 2x. Kita kena tukar x tu ke dalam bentuk ayat. Sebab sekarang kita nak tukar persamaan linear ke dalam bentuk situasi atau pernyataan. Jadi 2x adalah 2 kali suatu nombor. Sebab 2x ni hubungannya adalah darab. Maksud 2 kali x. Disebabkan x tu adalah suatu nombor, maka kita tulis dalam bentuk ayat 2 kali suatu nombor. Lepas tu ditambah dengan 5. Hasilnya ialah 19. Nampak? 2 kali satu nombor ditambah dengan 5, hasilnya ialah 19 lah. Tengok sini sama dengan 19. Okey, senang je Baik, yang B. Yang B ni agak mencabar sikit lah, tapi senang juga lah. Tengok, Y tolak 2 sama dengan 8. Dengan keadaan Y ialah umur Rajesh sekarang. Y ini adalah pemboleh ubah, tapi dia mewakili umur Rajesh. Maksudnya 2 dan 8 ni semua melibatkan tahun lah kan. Sebab dia sekarang ni dia bincang pasal umur. Jadi macam mana? Y ni adalah Rajesh. Jadi Rajesh macam mana? Rajesh ditolak 2 sama dengan 8. Ataupun Rajesh ditolak 2 hasilnya ialah 8. Betul begitu? Baik, okey. Jadi disebabkan dia melibatkan umur, okey, Rajesh dia buat dalam bentuk ayat yang cantik lah. Berumur, okey, bila dia ditolak dengan 2 tahun, berapa umur dia? 8 tahun. Rajesh berumur 8 tahun pada apa? Maksudnya umur Rajesh ni kalau ditolak dengan 2 tahun, umur dia adalah 8. Maksudnya Rajesh berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Ini agak mencabar sikit lah. Ataupun kita boleh juga tulis Rajesh pada 2 tahun yang lepas berumur 8 tahun pun boleh. Maksudnya Rajesh, ini Y, Rajesh pada 2 tahun yang lepas umurnya ialah 8 tahun pun boleh. Mana-manalah yang ikut kefahaman kamu lah. Jadi saya ambil contoh dalam buku, Rajesh berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Benda ni senang ya. Kena ulang-ulang, kena baca tu berulang-ulang baru kamu jelas lah. Baik, ini soalan tambahan lah. Sebab soalan yang contoh 1 ni sikit, saya bagi satu lagi. Perimeter sebuah, ini pun sama, kita nak bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi situasi yang diberilah. Okey, kita ada perimeter sebuah segi 4 tepat dengan panjang 2x dan lebar dia 5 meter ialah 14 meter. Ni 2x meter bukan 2x ni, saya 2x meter padamlah 2x meter. Okey, jadi untuk kita selesaikan, kita lukis. Kalau soalan tu melibatkan gambar raja, kita lukislah. Okey, lukis. Ini segi 4 tepat lah kan. Ini jelas segi 4 tepat. Mana panjang dia? Okey, di sini panjang dia 2x, lebar dia 5,
Disebabkan dia segi 4 tepat, maka di atas dan di bawah ni dia sama panjang kan. Okey, jadi sini pun 2x dan yang ini bertentangan dengan dia adalah 5. Okey, kemudian perimeternya adalah 14. Okey, jadi kamu sudah belajar apa dia perimeter. Apa dia perimeter? Ingat balik apa dia perimeter. Okey, perimeter ni adalah hasil tambah semua sisi dia ni. Hasil tambah lah. Maksudnya 2x tambah 5 tambah 2x kan, tambah lagi dengan 5. Kita tambah semua sisi-sisi segi 4 tepat ini, maka kita dapatlah perimeter dia lah. Okey, jadi berapa perimeter dia? 14. Baik, okey. Jadi inilah 2x. Saya terus buat 2x tambah 2x lah, sama je 2x tambah 2x tambah 5 tambah 5 lah. 2x tambah 2x tambah 5 tambah 5, semua sisi-sisi dia ni sama dengan berapa jumlah dia? 14 lah. Jangan kamu pening pula. Macam mana nak tambah ni? Ini x, dia tak tahu pun boleh. Sudah dibagi tahu bahawa perimeternya 14. Sebab tujuan kita sekarang ini adalah nak bentuk persamaan linear dengan satu pemboleh ubah, bukan nak cari jawapan. Bukan nak cari berapa nilai x, berapa nilai, kita tidak belajar lagi. Kita cuma nak cari persamaan saja. Okey, jadi disebabkan kamu sudah belajar apa 2x dan 2x ni, dia adalah sebutan serupa. Apa dia sebutan serupa? Sebutan serupa ni mempunyai pemboleh ubah yang sama lah. Tengok 2x, di sini pun x, di sini pun x. Jadi sini ada 2x, ada 2x, kita boleh tambah lah. Dapatlah 4x. Yang ini senang lah, tambah dengan 5 tambah 5 tambah 10. 5 tambah 5 sama dengan 10, sama dengan 14. Nampak jelas Jadi inilah persamaan linear yang terbentuk daripada situasi yang ini. Nampak tak? Tapi 4x tambah 10 kamu tak boleh tambah sebab dia bukan sebutan serupa. Yang ini ada x, yang ini tidak ada x, tak boleh tak boleh tambah. Nanti kita akan buat ulang kaji nantilah untuk kefahaman yang lebih lanjut. Okey, jelas ini senang. Jadi cikgu mau kamu buat latih diri. Ada sikit saja soalan 1AB dan soalan 2AB. Nanti cuba buat, insyaAllah boleh. Jadi kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.